hukum hakam. Kemudian di dalamnya juga ada kaedah macam mana kita nak keluarkan sesuatu hukum tu berdasarkan ayat ini melalui ayat yang lain. Itu bila kita tadabbur surah-surah Madaniyah. Bila surah Makiyah ini, dia lebih kepada apa? Dia lebih kepada nasihat, dia lebih kepada mengajak kepada buat baik. Kemudian dia lebih kepada apa? Ancaman membuat keburukan, cerita tentang syurga, cerita tentang neraka, cerita tentang perkara-perkara yang kita katakan boleh benda-benda yang ringkas lah. Maksudnya tidak terlalu berat dan mudah untuk kita terima. Kita ni ibarat macam orang-orang Mekah yang baru nak terima dakwah lah kan. Jadi kita anggaplah macam itu. Sebab itu ayat Mekah ni sangat sesuai kepada apa? Orang-orang Quraisy ketika mana permulaan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana ia mudah dan sangat senang untuk orang ketika itu menerimanya. Sama juga macam kita ni lah kan. Kita ni baru nak belajar agama Islam, baru nak belajar nak dekat dengan Islam, ataupun baru nak faham Islam ni macam mana. Ayat yang sesuai untuk kita tadabbur adalah ayat-ayat daripada surah Makiyah. Kemudian dengan surah Makiyah ni juga apa? Bila kita dah faham, dah cantik, kita faham kaedah tafsir dan sebagainya, barulah kita boleh pergi yang lebih jauh. Maksudnya nak cerita tentang ideologi pemikiran berdasarkan ayat-ayat yang ada. Kemudian daripada situlah baru kita faham macam mana kaedah Islam yang sebenar. Sebab Islam ni dia bukannya setakat boleh ceramah, bagi nasihat, ceramah tu tak. Yang nak bagi ceramah ataupun nak bagi kuliah ni pun, dia bukan setakat pandai nasihat. Sebab apa? Tuan-tuan kena bezakan dua perkara. Ni saya selalu pesan, dengan semua orang saya selalu pesan, dan ini yang dipesan oleh guru kami. Dua benda ni mesti kena tahu. Kena bezakan antara nasihat dengan ilmu. Ada orang dia boleh bagi nasihat, tetapi belum tentu dia boleh bagi ilmu. Semua orang, bahkan tuan-tuan sendiri boleh duduk kat depan ni bagi nasihat, ataupun siapa-siapa saja boleh bagi nasihat. Sebab itu kita lihat kadang-kadang ada tempat kuliahnya bukan ustaz. Mungkinlah kita katakan orang yang baru berhijrah kepada lebih baik, dia nak duduk depan ni. Kita katakan dia cuma tazkirah dan memberi nasihat saja, tapi dia tidak mengajar. Kerana bila disebut mengajar, kita kena balik kepada siapa? Ahli dia. Kena balik kepada ahli dia. Contoh dia nak mengajar fiqah, kita nak belajar fiqah, kena cari siapa yang ahli dalam bidang fiqah. Kalau nak belajar akidah, balik kepada orang yang ahli dalam bidang akidah. Kalau nak belajar tafsir, kena balik kepada orang yang ahli dalam bidang tafsir. Yang jadi masalah sekarang ni apa tuan-tuan? Dia mengenali orang yang hebat dalam memberi nasihat. Kadang-kadang ada seorang ni, kalau duduk depan ni, dia bagi nasihat sampai boleh nangis-nangis tuan-tuan dan puan-puan yang kat belakang ni. Dan itu memang dia punya kepakaran lah untuk memberi nasihat dan sebagainya. Tak ada masalah. Yang masalahnya bila tuan-tuan? Bila orang mula tanya kat dia benda yang bukan kepakaran dia. Ustaz, sekarang ni kita tak kisah. Semua orang yang dalam bidang agama bila dia ngajar, hatta kalau ngajar tadika pun ataupun ngajar sekolah rendah yang baca alif bata pun dipanggil ustaz tu lah. Dan kita ada masalah. Yang jadi masalah bila dia keluar daripada bidang dia. Contoh tanya, ustaz, apakah hukum macam ini sekian? Ustaz, betul ke ini betul, ini salah dan sebagainya. Sedangkan dia tidak tahu tentang perkara tersebut. Tapi sebab orang panggil dia ustaz, kemudian pengikutnya ramai dan sebagainya kan, akhirnya dia pun mula rasa macam dia tahu semua benda. Dia keluar hukum ni, dia keluar hukum tu. Ini hukumnya sah, ini seingat saya ini batal, ini seingat saya gini. Akhirnya dah jadi rosak dah jadi rosak agama ni. Sebab itu pesanan ulama ilmu ini adalah agama kamu sendiri. Ilmu ni adalah agama. Maka lihat daripada siapa kamu ambil agama kamu. Bahkan untuk duduk kat depan ni pun perlu perlu minta izin daripada guru kami. Syekh, boleh tak saya minta mengajar sekian. Dan bahkan Syekh kata boleh kamu mengajar, tapi dengan syarat kamu jaga bidang kamu. Jangan sampai keluar daripada bidang, cakap benda yang kamu tak tahu dan sebagainya. Jadi itu yang kita kena kita kena pastikan lah. Sebab itu bila kita pergi mana-mana mengaji, belajar sebagainya, kita kena tahu daripada siapa dia ni belajar. Sebab apa? Daripada siapa dia ni belajar, kita tahu akidah dia, kemudian kita tahu mazhabnya. Jadi yang jadi masalah bila dia pandai bercakap dan sebagainya, sampaikan bila kita anggap dia ni kan ramai pengikut tak semestinya betul tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah dia. Hatta tafsir ni pun apa yang saya cakap ni tak lari daripada apa yang dalam buku je. Maksudnya tak terlalu sampai keluar yang mana. Hatta perkara yang kita tidak tahu, kita tidak boleh ceritakan kepada orang. Benda yang kita tidak yakin, kita tidak boleh ceritakan kepada orang. Itulah pesanan guru kami.
Okey, jadi kita dah sampai kepada wahwal ghafurul wadud. Iaitu apa? Kat sini Allah Subhanahu Wa Taala menyifatkan dengan diri dia wahwal ghafur. Iaitu apa? Dan dialah apa namanya? Maha pengampun. Iaitu yang maksud maha pengampun kat sini iaitu maha pengampun dosa-dosa orang mukmin, dosa-dosa orang Islam. Al-wadud yang mana bermaksud apa? Allah ni sangat berlemah lembut dengan kita. Buktinya apa? Buktinya hari ni walaupun ramai di kalangan kita masih melakukan maksiat, masih solatnya ada tak ada, masih lagi apa lalai, tapi hatta hari ni kita katakan nak dibandingkan dengan ujian yang Allah bagi sangat apa? Sangat sedikit. Kalau ikutkan apa? Kalau ikutkan kaum dulu-dulu, bila tak solat, bila langgar perintah Allah, bila buat maksiat, apa yang Allah buat? Allah datangkan puting beliung, Allah datangkan azab tu, Allah datangkan azab ni, sampai umat Nabi Muhammad tiba-tiba macam relax je, tak percaya cuba try tengok solat. Tak ada lah. Cuba kita tengok orang-orang yang tengah solat, relax je dia berjalan macam tak ada apa-apa, sedangkan dia tengah buat apa tu? Dosa besar. Ada pula orang tengah buat maksiat, dosa-dosa besar daripada contohlah kita kata berzina dan sebagainya. Tapi dia relax je hidup lagi. Dia relax je macam tak kena azab. Sebab apa? Sebab pada umat Nabi Muhammad SAW ni, Allah sangat sayang kepada dia sehingga apa? Allah terima doa Nabi Muhammad untuk apa? Tangguhkan setiap daripada azab umat Nabi Muhammad SAW ni. Cuba bayangkan, hari ni kita buat maksiat, petang kita dah kena azab, meninggal tak sempat nak taubat. Tapi Rasulullah dah tahu perkara tersebut. Rasulullah minta ke Allah untuk tangguhkan azab umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan ingat bila kita buat maksiat, kita tinggalkan perintah Allah, itu bermakna tak ada apa-apa. Tak. Kita ini selamat atas dasar doa Nabi Muhammad je. Kalau bukan kerana doa Nabi Muhammad, dah lama lah kita ni kiok mungkin. Kita langgar-langgarkan solat, kadang-kadang dengar azan dalam keadaan kita tengah ada buat benda sesuatu yang lalai, kita utamakan yang lain-lain daripada yang azan. Sebab itu Nabi Muhammad SAW sangat risau kepada umat yang pada akhir-akhir zaman ni. Banyak hadis-hadis tentang akhir zaman ni, antaranya apa? Antaranya umat pada akhir zaman ni dia cakap pandai. Dia cakap pandai, tapi belum tentu dia pandai buat. Bermaksud apa kat sini? Dia tahu benda tu salah kadang-kadang, tapi dia tetap buat benda yang dia salah. Sebab apa? Dia rasa bila dia buat benda salah, tak ada apa-apa pun jadi, relax je dan sebagainya. Jadi kita kena pusing balik, ataupun kita kena apa? Kembalikan balik sebenarnya kita bukan tak ada apa-apa. Sepanjang kita melakukan maksiat, sepanjang kita tinggalkan perintah Allah itu, kita berada dalam murka Allah. Cuma kasih sayang yang Allah kepada kita, Allah tangguhkan supaya kita mampu ada masa untuk bertaubat. Itulah kasih sayangnya Allah kepada kita. Dan nak katakan kasih sayangnya Allah kepada kita, hatta nikmat-nikmat yang Allah bagi ni pun sikit Allah tak tarik, walaupun kita dah buat dia marah. Kita buat maksiat, Allah tak tarik sikit pun daripada apa? Nikmat mata. Kita mata ni kita lihat kepada maksiat, tapi Allah tak tarik pun nikmat mata. Tangan kita ni buat maksiat, sikit pun Allah tak tarik nikmat tangan kita. Sebab apa? Sebab Allah nak kita ni kembali kepada Dia, dan Allah tak nak bagi kita sesaan dan sebagainya. Tapi bila kadang-kadang kita lupa, akhirnya apa? Lama-lama nak tak nak memang Allah kenakan ujian kepada kita, dan bila kita kena ujian barulah kita ingat balik apa? Allah, betul tak? Jadi jangan sampai waktu itu tiba, kita daripada sekarang kita dah mula apa? Kembali kepada Allah walaupun belum berlaku apa-apa ujian. Okey. Yaghfiru wa yuwaddu ay yaghfiru wa qil al mutawaddi ila awlihi bil maghfirah. Jadi itulah dia, iaitu apa? Allah memang berkuasa untuk mengampuni setiap daripada hamba-Nya, dan kita kena ingat dosa yang Allah ampunkan tidak ada had ataupun tidak ada limit. Sebesar mana dosa manusia pun, di sisi Allah benda tu hanyalah kecil saja. Bagi kita mungkin besar, Ustaz, tapi dia ni Ustaz. Itu bagi kita nampak dosa dia besar, tapi di sisi Allah dosa dia cuma apa? Kecil saja. Sebab itu kita jangan sampai memperbesarkan dosa orang seolah-olah dia macam tak ada masa depan. Kan dah pernah lalu kisah yang selalu diceritakan mana-mana ustaz pun sama cerita je, iaitu kisah apa? Seorang ni dia nak cari Tuhan. Dia mula rasa dosa dan dia nak cari Tuhan. Apa yang dosa yang dia buat? Nabi Muhammad SAW riwayatkan dalam hadis, apa dosa dia buat? Dia bunuh berapa orang? 99 orang. Dosa besar tu. Membunuh berapa orang? 99 orang. Dah bunuh 99 orang, ada rasa penyesalan, nak hidayah, nak cari Tuhan, nak cari Allah.
dan dia berjumpa dengan seorang yang nampak soleh. Dia jumpa dengan orang soleh. Ini saya cakap tadi tuan-tuan. Orang soleh tak semestinya dia ada ilmu. Jadi dia jumpa orang soleh ni, dia kata, dia cerita masalah dia. Tuan, saya dah bunuh 99 orang dan saya nak taubat dan sebagainya. Apa kata orang soleh tadi? Orang soleh tadi kata apa? Orang soleh tadi kata, subhanallah, ini dosa yang kau buat ni sangat besar. Tidak ada taubat untuk engkau ni. Nampak? Tidak ada taubat. Sebab apa? Dia soleh, tapi mungkin disebabkan kekurangan ilmu dia rasa apa? Wah, betapa besarnya dosa dia sehingga kan Allah tak boleh nak ampunkan dia. Jadi akhirnya apa yang berlaku? Benda itu membinasakan dia sendiri. Akhirnya orang yang nak cari hidayah tadi, baik-baik nak cari hidayah, nak cari Allah, bunuh dia pula. Dah cukup berapa orang? 100 orang dia bunuh. Tapi dalam hati dia masih lagi nak cari hidayah, nak cari petunjuk dan sebagainya. Dan kemudian dia pergi mana? Dia pergi pula jumpa dengan seorang yang alim masa zaman tersebut. Sebelum zaman Rasulullah lagi kisah ni. Dia jumpa dengan seorang yang alim pada zaman tersebut. Jumpa dengan orang alim tadi, dia kata apa? Wahai Tuhan, aku ni dah bunuh 100 orang, 99, kemudian aku jumpa seorang ni, aku bunuh 100. Adakah peluang untuk aku bertaubat lagi? Kata si alim tadi apa? Wahai fulan, wahai pemuda, siapa yang akan jadi penghalang di antara engkau dengan di antara Tuhan? Siapa yang nak jadi penghalang di antara engkau dan di antara Tuhan? Seseorang hamba bila nak balik kepada Tuhan, siapa yang nak halang kau? Jadi dia kata apa? Kau mintalah ampun kepada Allah dan tinggalkan apa? Dan tinggallah tempat yang kau buat maksiat tersebut. Berhijrahlah kau ke bumi sekian. Dan kemudian apa? Pemuda tadi dia bertaubat dan dia pergilah ikut istisyarah daripada ulama tadi, kena pergi ke negara sekian. Dalam perjalanan tak buat baik amal soleh lagi apa pun. Dalam perjalanan nak pergi negara tersebut ataupun tempat tersebut, meninggal dekat tengah-tengah. Tak sempat nak pergi belajar dengan orang sana sekalipun, tak sempat nak buat baik apa sekalipun, dah meninggal dekat tengah-tengah. Dosa dia 100 orang dia bunuh dengan kebaikan yang dia tak buat. Agak-agaklah meninggal dalam keadaan macam ni. Masuk mana dulu? Agak-agak kalau kita ikut logik kita yang kata besar dosa dia, banyak dosa dia, agak-agak kat mana Allah nak letak dia ni? Mesti ikut logik kita, kalau ikut timbangan lah mesti Allah masukkan dia dekat dalam neraka. Tapi tak, Nabi sebut apa? Ketika itu malaikat berebut nak ambil dia ni. Ada malaikat nak bawa dia pergi ke tempat yang baik, syurga. Ada malaikat nak ambil dia pergi ke neraka. Dan semua berdebat dua-dua orang ni. Akhirnya dibawa kepada Allah kisah ni, dan apa akhirnya Allah kata kau kira lah ataupun yang mana bumi yang lebih dekat perjalanannya, sama ada bumi itu dekat dengan tempat yang ditinggalkan ataupun bumi itu dekat dengan apa, dekat dengan tempat yang dihendak tuju. Dan bila dikira apa semua dekat dengan tempat yang dituju, maka ketika itu diambillah oleh malaikat rahmat, bawa dia pergi ke syurga. Tak buat amal soleh lagi apa pun. Sebab itu kita jangan main-main dengan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang banyak buat maksiat hari ni, kalau dia bertaubat, boleh jadi taubatnya tu, dekatnya dia tu lebih dekat daripada Allah daripada kita. Dan kita pula kena sentiasa bersangka baik dengan orang lain. Nak sangka baik dengan orang macam mana? Iaitu dengan apabila kita, kata ulama, berjumpa dengan orang-orang yang banyak buat maksiat dia, dalam hati kita, ya Allah, mungkin dia ni pada pengakhiran hayatnya dia akan bertaubat dan dia ni akan jadi lebih baik daripada aku. Itu bila kita jumpa orang yang buat maksiat. Bila kita jumpa budak-budak pula, kita kata apa? Ya Allah, sesungguhnya budak ni masih kecil lagi, dia tak banyak lagi buat dosa-dosa berbanding aku. Bila jumpa dengan orang yang lebih tua pula, macam mana kita nak sangka baik dengan dia? Kita kata, ya Allah, orang tua ini solatnya lebih banyak daripada aku, ibadahnya lebih banyak daripada aku. Jadi kita bila jumpa semua orang, kita akan berasa apa? Sangka baik. Bahkan para pelajar ilmu sendiri dituntut oleh guru-guru mereka, nampak bila orang yang tak belajar ilmu agama, dia kata apa? Jangan sangka diri kamu lebih baik daripada orang yang tak belajar agama ni. Boleh jadi orang yang tak belajar agama ni, amal agamanya lebih banyak daripada orang yang belajar agama. Dan Nabi dah sebut pun akhir zaman ni ramai orang yang ilmu je banyak sebagainya, tapi amalnya sikit. Jadi sebab itu kita kena bersangka baik dengan semua orang, dan jangan sampai kita letak dalam hati apa? Teruknya maksiat yang dia buat ni, teruknya dosa yang dia buat ni, dia buat macam ni. Percayalah, kata ulama, manusia ini akan diuji. Almar'u yumtahanu bimaqal. Seseorang itu akan diuji dengan apa yang dia cakap. Hari ini kita cakap tentang orang tu buat maksiat sekian-sekian, kita tunggu satu hari nanti kita akan diuji seperti mana maksiat yang dia lakukan. Contoh hari ini kita katakan, saya nampak Ustaz kan,
dia tu walaupun kadang-kadang je, tapi macam tak pernah pergi solat je. Dia tu kadang-kadang lalu tapi tak singgah solat sebagai contohlah kita katakan kan. Kita kena memberi keuzuran kepada dia 70 kali sebelum kita nak letak satu hukum kat dia. Contoh kita letak keuzuran macam mana? Boleh jadi dia penat, boleh jadi dia macam gini, boleh jadi dia macam gini. Walaupun kita tahulah sebenarnya yang afdalnya solat kat masjid dan sebagainya kan. Tapi keuzuran tu penting kerana apa? Kita tak tahu keadaan seseorang. Bila kita tak tahu keadaan seorang, kita letak sesuatu yang kadang-kadang sebenarnya tak betul pun. Bila kita jumpa dia baru kita tahu masalah dia apa. Tak boleh duduk lama, kemudian dia ada masalah apa, asyik terkentut, jadi tak boleh nak jaga wuduk, tak boleh nak jaga tu, tak boleh jaga gini. Akhirnya dia solat dekat rumah. Oh, baru kita tahu. Sebab itu kita kena bagi keuzuran kepada seseorang 70 kali sebelum kita nak hukumkan dia dengan sesuatu. Contoh, ada kes ni seorang perempuan, sebenarnya bukan seorang perempuan, ramai perempuan macam ni. Dekat apa namanya, rumah pengasih ke apa, seorang perempuan ni dia budak lagi, tapi dia jadi itulah, dia jual badan dan sebagainya lah kan. Jadi dihantar, maksudnya ditangkap dan dihantar ke rumah apa namanya, rumah penyayang ke rumah pengasih gitu. Kemudian kalau kita nampak dia, apa teruknya lah budak ni, budak dah buat macam ini kan. Tapi bila kita jumpa dia, tanya, bukan saya lah, maksudnya ada seorang kawan saya, jumpa dia, tanya dia dan sebagainya, akhirnya kisahnya apa? Kisahnya satu benda je. Dia ni dulu budak yang bagus, baik dekat sekolah, kira macam pakai tudung labu dan sebagainya. Tapi macam mana boleh jadi macam itu? Sebab kita tak cuba nak apa? Cuba nak tahu kisah dia. Sebab tu kita senang hukum. Rupanya bila cerita-cerita, kisah dia macam mana? Kisah dia sejak umur dia lebih kurang dalam 13-14. Setiap hari dia ini akan apa? Akan dirogol oleh keluarga dia sendiri. Abang dia, tak abang dia, besok lusa abang lah dia, tak lusa abang long dia, kemudian bapak dia sekali. Keluarga dia bergila-gila dan sampaikan apa? Kadang-kadang mak dia tahu yang apa, anak dia tu jadi mangsa oleh adik-beradik dan bapak dia lain. Tapi mak dia tak nak bagi tahu orang lain, dan mak dia ugut lagi budak ni, yang mana budak ni dah ngadu kat mak dia, tak nak bagi tahu supaya jangan bagi tahu orang luar. Sebab apa? Sebab nak jaga aib keluarga katanya. Sebab nak jaga aib keluarga. Akhirnya dia memberontak. Dan bila perempuan ni dah rasa macam diri dia tak ada nilai dan sebagainya, akhirnya dia pergi sekolah, dia pun apa? Dia pun habis lah. Yang sampai ke umur dia 18-19, dia rasa macam dah diri dia tak nilai. Dia pergi sana, pergi sini, jual badan dan sebagainya. Dan akhirnya ditangkap, dan bila ditanya, kisahnya rupanya itu. Kalau kita tengok sekali pandang, teruk juga ni. Tapi bila kita dengar kisah dia, baru kita tahu betapa kesiannya dia. Dan sepatutnya bukannya kita nak hukum kepada dia, tapi kita bimbing kepada dia. Itu dia. Kita jangan hukum orang. Okey, insya-Allah. Okey, sama. Zul Arsyil Majid fa'alul lima yurid. Dan okey, itulah dia Allah yang mempunyai arasy, yang mana Allah ini fa'al, iaitu maha berkuasa untuk melakukan apa yang dia mahu. Allah Subhanahu wa taala kalau nak bagi rezeki kat kita, tuan-tuan, Allah nak bagi rezeki kat kita, tidak akan ada tangan pun yang mampu untuk menahan rezeki daripada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala kalau nak bagi mudarat kepada kita, tidak ada satu tangan pun yang boleh menahan mudarat itu daripada kita. Kita iman yang ni, insya-Allah semua perkara selesai. Contohnya apa? Contohnya kita ni ada syarikat masing-masing kan. Dan kita ada syarikat, kita pun ada kerajaan buka tender. Saya bagi contohlah, kerajaan buka tender. Kita pun duk berebut-rebut mohon. Dalam sangkaan kita ni memang dah bagus lah. Kita punya proposal dan sebagainya. Dan memang kita rasa syarikat saingan kita ni biasa-biasa je. Kita pun hantar, tak dapat. Mungkin tak dapat ni banyak sebab lah. Mungkin tak ada kenalan, mungkin tak ada tu, mungkin kita pun tak tahulah macam mana dan sebagainya. Dalam hati kita, kenapa pula aku tak dapat? Sepatutnya aku yang dapat ni, sebab aku yang paling bagus dan sebagainya kan. Itu sebabnya satu je, tuan-tuan, iaitu apa? Memang bukan rezeki kita. Letaklah apa sebab sekalipun, memang bukan rezeki kita. Kita katalah kita tak dapat tu sebab apa? Kita tak ada kenalan. Kalau memang bukan rezeki kita ada kenalan pun, memang takkan dapat juga. Apa-apa perkara sekalipun, kalau memang contoh lain apa? Contoh lain, kita ni ada makanan, kita baru beli dekat kedai. Kemudian datang orang minta sedekah ke kita, "Tuan, saya lapar tuan, minta makanan sikit tuan," dan sebagainya kan. Kita dalam hati, alamak, ni aku nak bagi ni, tapi alamak macam ni kalau aku bagi aku pula tak ada makanan dan sebagainya. Jadi kita pun tak apalah, tak bagilah. Kata, "Alah, minta maaf saya tak ada apa-apa, duit pun tak bawa, dan makanan pun ini mungkin nak bawa balik bagi anak isteri dan semua kan." Kita pun balik.
dalam keadaan kita tak bagi orang tadi. Tapi sebenarnya mungkin rezeki ni memang bukan kita punya, tak kita bagi kat dia, akhirnya apa, bawa balik, masuk rumah kejap, keluar-keluar makanan tu dah kena makan dengan apa? Kucing. Itulah dia contoh yang bukan rezeki kita, tak ke sini mungkin akan ke sini. Dan sesuatu tu kalau memang rezeki kita, dia akan jadi rezeki kita dalam keadaan apa sekalipun. Contohnya apa? Ni kisah yang saya pernah bawa mungkin kat sini. Kisah Saidina Ali. Saidina Ali ni satu hari dia nak pergi solat dekat masjid. Ada urusan lah dekat masjid kan. Masa nak masuk ni, Saidina Ali bawa apa? Bawa kuda. Masa bawa kuda, Saidina Ali nak parking tu tak ada apa? Tak ada orang nak jaga kuda dia. Jadi akhirnya dia panggil seorang, ada seorang tu, sini jap, minta tolong jagakan kuda ni. Minta tolong jagakan kuda ni. Jadi dijagakanlah kuda tadi. Jaga kuda tadi, akhirnya Saidina Ali masuklah solat dan kemudian mesyuarat dan sebagainya apa semua. Dalam poket Saidina Ali ada 4 dinar. Ada 4 dinar. Saidina Ali tadi masa kat dalam masjid, semua dia cakap, kalau aku keluar mungkin aku nak bagi upah kat dia berapa dinar tadi? 4 dinar. Jadi ketika itu dah buat urusan apa semua, Saidina Ali keluar. Saidina Ali keluar nak bagi upah lah kat orang yang jaga kuda dia. Tengok-tengok orang yang jaga kuda dia dah tak ada. Dan kemudian apa lagi yang berlaku? Dia tengok kat kudanya tu dah tak ada pelana. Pelana tu apa? Yang bahagian atas kuda kan? Yang pelana bahagian atas kuda tu. Jadi kemudian apa? Dia pun tak apalah. Mungkin bukan rezeki orang tu untuk dapat 4 dinar aku, dan mungkin bukan rezeki aku untuk ada. Hasan, boleh tolong ayah tak pergi pasar, cari pelana kuda, beli yang baru. Pelana kuda ayah tu hilang. Pelana kuda ayah tu hilang dah. Ambil 4 dinar ni, pergilah beli pelana kuda tadi tu. Jadi Hasan ni pun pergi ke pasar. Pergi ke pasar cari-cari dan sebagainya. Akhirnya jumpa seorang ni jual pelana kuda, cantik dan sebagainya lah, bagus lagi dan sebagainya. Dia pun bayar 4 dinar, ambil pelana tu, bawa balik. Masa bawa balik, jumpa bapak dia Saidina Ali. Saidina Ali kata apa? Hasan, mana kau dapat ni? Dia kata dia pasar ayah. Dia kata ini pelana kuda ayah ni kan. Cuba kau sebutkan macam mana orang yang jual tu. Kata Sayyidina Hasan, macam gini lah, orangnya macam gini, pakai gini, orangnya badannya macam gini. Kata Sayyidina Ali apa? Ya Allah, kalaulah dia bersabar sikit dengan rezeki dia, kalaulah dia bersabar sedikit dengan rezeki dia, sudah tentu dia akan dapat 4 dinar ni dalam keadaan yang halal. Tapi sayangnya dia tak bersabar dengan rezekinya, maka dia mendapat 4 dinar tu daripada yang haram. Nampak? Allah dah letakkan dia tetap akan dapat berapa dinar tadi? 4 dinar. Cuma dia tak bersabar untuk mendapat daripada yang halal, maka Allah bagi dia rezeki daripada yang haram. Jadi rezeki ni tak semestinya syaratnya halal je. Boleh jadi rezeki tu halal, ataupun boleh jadi rezeki tu yang haram. Macam mana kita nak dapat rezeki yang halal ni? Kita bersabar. InsyaAllah Allah akan bagi kita rezeki yang halal. Kalau kita tak bersabar dengan yang halal, kemudian kita cari yang haram, InsyaAllah kita akan dapat juga rezeki tu, tapi dalam keadaan yang haram, yang mana lagi teruk lah. Yang mana bila rezeki haram ni, kesannya kepada orang yang mendapat rezeki dan kemudian dia bagi rezeki tu dekat keluarga dia dan sebagainya, akan memberi kesan kepada akhlak dan sebagainya. Jadi itu iaitu kita ni sentiasa beranggap kalau kita tak dapat rezeki tu, kita kata bukan bahagian kita. Dan bila kita dapat sesuatu tu pula, memang kita kena syukur kepada Allah. Dan kita jangan ingat itu sahaja bahagian kita. Mungkin dalam bahagian kita tu ada bahagian orang lain. Bahkan gaji-gaji yang tuan-tuan dapat 1,000, 2,000, 3,000 sebagainya, belum tentu 3,000 itu kita punya semua. Betul tak? Allah kadang-kadang nak bagi rezeki dekat pakcik yang buka ni bengkel kat depan ni, bengkel kereta kan. Kita dapat 3,000, kita rasa 3,000 tu kita punya. Tengah balik-balik, terlanggar pula, selisih dengan kereta lain dekat depan tu kan. Kereta Sagar, kereta apa, Alphard ke apa kan. Dah kita rasa, kenapa lah benda ni, baru gaji nak rasa kan. Akhirnya kita singgah dekat apa? Kita singgah dekat kedai pakcik tadi. Bincang, berapa harga? 300. Keluar 300. Jadi 300 tadi kita punya tak? Bukan kita punya. Siapa punya? Pakcik tu punya. Jadi itu nak cakap macam mana Allah agihkan rezeki tu, itulah kuasa Allah. Dan kita ni bila dapat rezeki, bila orang meminta, jangan sampai kita tak bagi. Paling-paling bagilah sikit. Sebab apa? Kita jangan rasa apa yang kita ada ni semua kita punya. Kadang-kadang dalam hak kita ada hak orang lain. Okey, baiklah. Fa'alu lima yurid. Tidak ada yang mampu untuk menghalang sesuatu apabila Allah sudah berkehendak.
Okey, hal ataka hadithul junud? Adakah telah sampai kepada engkau hadis ataupun cerita tentang apa? Tentang tentera-tentera ini, iaitu Fir'aun wa Thamud, iaitu tentang tentera Fir'aun dan tentera Thamud. Adapun tentera Thamud kita dah cerita dah sebelum ni. Cuma tentera Fir'aun kisahnya agak panjang dan kisahnya ada agak banyak. Antaranya kisah Nabi Musa alaihissalam. Kalau tuan-tuan pernah dengar kisah Nabi Musa alaihissalam, yang mana kisah Nabi Musa alaihissalam ni berlawan dengan Fir'aun, yang mana Nabi Musa ni banyak keluar mukjizat-mukjizat ni disebabkan Fir'aun ni. Mungkin nanti kita akan lalu surah yang khusus untuk ceritakan tentang Nabi Musa nanti. Baiklah, kemudian wallahu min waraihim muhit bal huwa Qur'anun majid fil lauhim mahfuz. Dan Allah jualah yang memerhati kepada setiap perkara. Tidak ada satu perkara pun yang tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tuan-tuan hari ini bernafas, nafas yang keluar masuk itu pun semua di bawah jagaan Tuhan. Darah yang mengalir, mata yang berkelip, semuanya di dalam apa? Di dalam catatan Tuhan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut bal huwa Qur'anun majid fi lauhim mahfuz. Dan itulah, bahkan itulah Al-Quranul Karim yang mana yang mulia di dalam Lauh Mahfuz. Dan perbahasan maksudnya kat sini Allah nak sebutkan apa? Sebalik daripada semua ini, Allah nak menunjukkan apa? Ada kemuliaan di dalam Al-Quran, yang mana kemuliaannya sangat banyak, bukan seperti mana yang didakwa sebahagian daripada orang-orang musyrikin, yang mana dia mengatakan bahawa Al-Quran ini adalah syair, Al-Quran ini adalah yang membuat orang rasa takjub, ni adalah sihir dan sebagainya. Fi lauhim mahfuz, yang mana Al-Quran ini berada di dalam Lauh Mahfuz, yang mana Al-Quran salah satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pada hari ini kita boleh nampak daripada mukjizat lain kita dah tak nampak dah. Bulan terbelah tuan-tuan dah tak nampak dah. Air keluar daripada tangan Nabi tuan-tuan dah tak nampak dah. Tapi ada satu lagi mukjizat yang masih ada pada hari ini, dan itulah kalamullah, iaitu Al-Quranul Karim. Dan dekat sini sebenarnya dia ada kisah dia. Kenapa keluar ayat ni, kenapa keluar ayat ni, tak apa, kita ringkas je kan je. Cuma nak sebutkan kat sini apa? Al-Quranul Karim ini salah satu mukjizat yang Allah saja tinggalkan. Allah tinggalkan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita ini ada apa? Ada untuk orang awam yang bukan pelajar agama, benda ini akan menjadi sumber pahala yang mudah. Benda ini akan jadi sumber pahala yang mudah, dan akan jadi apa? Peneman kita nanti dekat hari akhirat bagi orang yang mana menjaga Al-Quran ni. Al-Quran ni akan menjadi syafaat bagi orang-orang yang apa? Beriman, dan yang kedua menjaga Al-Quran. Maksudnya menjaga Al-Quran ni iaitu dia sentiasa menjaga bacaannya tentang Al-Quran. Dan bagi orang yang berilmu apa? Dia akan menggunakan Al-Quran ini untuk apa? Menyampaikan kefahaman tentang agama Islam yang sebenarnya. Dan Al-Quran ni panjanglah cerita dia sampai kepada kita hari ini, bukan seperti mana dulu. Masa zaman Nabi, Al-Quran ini tidak ditulis di dalam mushaf seperti inilah. Al-Quran ini ditulis di mana? Zaman Nabi ditulis di dalam kulit-kulit ataupun pokok-pokok, dahan-dahan, daun-daun dan sebagainya, sehinggalah masa zaman Saidina Abu Bakar, dalam peperangan Yamamah, ramai daripada golongan orang yang menghafal Al-Quran ni mati syahid. Jadi Abu Bakar risau dengan matinya ramai orang yang ni. Kemudian apa? Saidina Umar cakap dengan Abu Bakar, "Wahai Bakar, apa kata kita kumpul Al-Quran yang ditulis ni? Sebab kita risau, takut nanti ramai lagi hafiz yang meninggal, akhirnya Quran ini jadi hilang." Walaupun memang Allah dah jamin lah, inna nahnu nazzalna Al-Quran wa inna nahnu lahafizun. Kemudian setelah dikumpulkan pada zaman Sayyidina Osman, ketika itu disuruh untuk apa? Ditulis mengikut satu kaedah yang mana untuk saling mentarafkan dengan semua mushaf-mushaf yang lain. Sebab apa? Ramainya orang masuk Islam, kemudian banyaknya mushaf yang berbeza-beza. Akhirnya zaman Sayyidina Utsman kumpulkan dan kemudian ditulis dalam satu bentuk mushaf, satu bentuk tulisan dan sebagainya sama semua, dan kemudian diedarkan dan sampailah kepada kita hari ini. Dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui 3 cara. Yang pertama melalui malaikat Jibril, turun dalam keadaan malaikat sendirilah. Maksudnya turun dalam keadaan sama ada dalam bunyi wahyu tu berdesing, lonceng sebagainya. Yang kedua disampaikan dalam keadaan dalam keadaan Nabi tu turun kepada malaikat tu turun kepada Nabi dalam keadaan bashar, manusia.
Dan manusia ni dalam dua keadaan, sama ada manusia yang dikenali dengan manusia yang yang tidak dikenali. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah nanti kita sambung pembahasan Al-Quran ni pada minggu hadapan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faghfirna wa faghfir ahlana ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, Allah. Ampunkan dosa kedua ibu bapa kami, ampunkan dosa guru-guru kami, Allah. Ampunkan dosa muslimin dan muslimat khususnya ada dalam masjid dan surau ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman Rahim, kau jadikanlah kami dan keturunan kami ini pemegang kepada panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, yang berpegang dengan ahli akidah ahli sunnah wal jamaah, ya Allah. Yang mana kami ini meneruskan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman Rahim, sesungguhnya kami ini banyak mempunyai masalah-masalah, ya Allah. Banyak mempunyai dosa-dosa, ya Allah. Banyak mempunyai hutang-hutang, ya Allah. Banyak mempunyai sakit-sakit, ya Allah. Maka kau jangan habiskan kami pada hari ini, ya Allah, kecuali kau telah selesaikan masalah-masalah kami, ya Allah. Kau selesaikan hutang-hutang kami, ya Allah. Kau selesaikan semua daripada hajat-hajat kami, ya Allah. Dan kau sembuhkanlah daripada kalangan kami dan keluarga kami yang sakit, ya Allah. Ya Allah, seperti mana kami berkumpul pada hari ini bersama-sama, ya Allah, maka kumpulkanlah kami bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di syurga Firdaus kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman Rahim, kau berilah kami daripada syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, dan berikanlah kami kefahaman yang benar dalam agama ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman Rahim, kau matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, dan jangan kau matikan kami dalam keadaan usul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.